Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam perpaduan buat semua. Memetik kata-kata Albert Camus, anda tidak boleh mencipta pengalaman tetapi anda mesti menghadapinya. Terima kasih saudara pimpinan Majlis Kombinasi Intelektual Kehakiman Bervisi, Div-Div Kehormat yang dihormati, seterusnya hadirin pewaris bangsa yang saya muliakan. Hadirin sekalian, berdirinya saya di pentas perdana ini dengan penuh iltizam ingin menyebarkan sedikit dogma berpandukan tinta dan wacana para sarjana melalui mauduk pidato saya, Perintah Kawalan Pergerakan PKP membentuk kepelbagaian kreativiti. Secara literal dan konseptual, saya mentakrifkan PKP membentuk kepelbagaian kreativiti sebagai larangan menyeluruh pergerakan terhadap rakyat Malaysia yang menjadi asbab rakyat berkebolehan mencipta sesuatu yang baru. Persoalannya, apakah kepelbagaian kreativiti yang dimaksudkan? Untuk mengupas segala persoalan, 3 indikator perdana akan saya utarakan. Warga Dewan yang muliakan, indikator pertama saya, pendidikan dalam talian diperkasa, nama Malaysia dipersada antara bangsa. Hadirin, siapa sangka, siapa menduga COVID-19 datang melanda meragut keriangan murid-murid sekolah di seluruh negara. Tatkala pengumuman Perdana Menteri yang amat berhormat Tan Sri Muhyiddin Yassin melaksanakan PKP pada 18 Mac 2020, seluruh sistem pendidikan tergendala bagai dilanggar Garuda. Namun, idea dijana, pendidikan dalam talian direncana, murid-murid sekolah kembali cakna, pelbagai aplikasi diaktifkan, antaranya Google Classroom, Google Meet, Zoom, Kahoot, Plickers, Padlet dan pelbagai aplikasi lagi. Pendidikan dijana secara interaktif, para guru menjadi kreatif, minda murid semakin aktif. Maka tidak dinafikan, tanggal 17 April 2020, tepat jam 2.30 petang, negara Malaysia menduduki tangga pertama di dunia dalam penggunaan aplikasi Google Classroom. Hakikatnya terbukti sudah, walau negara dilanda musibah, bidang pendidikan tidak rebah, sebaliknya semakin megah dipersada antara bangsa. Tuntasnya, kreativiti penggunaan teknologi digital dalam sektor pendidikan merupakan hikmah terbesar dalam norma baharu kehidupan. Alah bisa tegal biasa, dan ini merupakan batu loncatan bagi sektor pendidikan negara untuk lebih bersedia mendepani cabaran revolusi industri 4.0. Sidang Dewan yang budiman, indikator kedua, resipi baharu diolah, suri rumah tak pernah mengalah. Hadirin, PKP membataskan pergerakan rakyat. Semua ahli keluarga berkumpul di rumah, dari keluarga yang bersaiz kecil hinggalah keluarga yang bersaiz besar. Golongan ibu memainkan peranan, menghidangkan makanan, memenuhi cita rasa, menyerlahkan kreativiti ketika di dapur. Lantaran itu, pelbagai resipi telah dicipta, pelbagai menu telah dicuba bagi memberi kelainan cita rasa. Lebih mengujakan, saluran YouTube diteroka, semata-mata tular resipi Sugu Pavitra. Nasi ayam ala India, nasi biryani telur, kari ayam pencen, dalca tulang kambing menjadi pilihan. Malah, bukan halangan peralatan tiada, kreativiti suri rumah sentiasa dijana. Peralatan sedia ada di rumah, diguna. Maka tidak hairanlah kreativiti seorang suri rumah menggunakan gerudi sebagai pengadun tepung untuk membuat kek tular di media sosial. Walaupun lucu, namun kreativiti berfikir di luar kotak harus diterima. Pendek kata, waktu PKP melanda negara, suri rumah tidak kering idea, sentiasa bugar dengan menu pelbagai cita rasa demi memenuhi keperluan keluarga tercinta. Hadirin yang saya muliakan, indikator ketiga, e-dagang direncana, ekonomi dijana. Hadirin, suatu ketika dahulu kita mungkin berfikir betapa sukarnya untuk mendapatkan sesuatu barang mahupun makanan. Namun pada hari ini segala-galanya di hujung jari.
e-dagang merancakkan ekonomi. Rakyat bebas membeli barangan sendiri, apatah lagi ketika musim PKP. Rakyat Malaysia amat cepat menyesuaikan norma baharu dalam aspek e-dagang. Malah, Makcik Kiah yang pada mulanya resah, gelisah dan keliru untuk menggunakan e-dagang bagi membeli barang keperluan, akhirnya tersenyum sipu di depan pintu menunggu ketibaan pos laju. Menurut pengarah urusan serantau Shopee, Ian Ho, terdapat peningkatan sebanyak 20% urus niaga e-dagang sepanjang PKP sekaligus menjana pendapatan. Hadirin, kerancakan aktiviti e-dagang bertambah dengan wujudnya pembelian makanan yang dihantar oleh penghantar makanan. Lantaran itu tidak hairanlah kita sering mendengar perkhidmatan Foodpanda, GrabFood, Deliver It, Dah Makan, Mac Delivery dan Bungkus It. Menurut akhbar berita harian bertarikh 31 Mac 2020, tempahan penghantaran makanan melonjak 30% semenjak PKP dilaksanakan. Jelaslah bahawa kreativiti penggunaan teknologi digital dalam sektor e-dagang telah membantu merancakkan kembali ekonomi negara yang suram ketika awal pelaksanaan PKP. Hadirin yang dikasihi, kesimpulannya, PKP tercatat sebagai titik hitam sejarah negara. Tak pernah kita menduga akan diuji sebegini rupa. Namun, itu bukanlah penghalang untuk kita meneruskan kehidupan. Sebaliknya, PKP membentuk kepelbagaian aktiviti, membolehkan kita berfikir di luar kotak, seterusnya menjana idea kreativiti yang mampu memberi impak kepada rakyat jelata. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.